yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar atas setiap apa yang telah Allah taala tentukan, atas setiap apa yang Allah taala timpakan kepada kita semua muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat sabar itu amat besar pentingnya. Banyaklah kepentingan sifat sabar dan kelebihan sifat sabar. Dan peranan sifat sabar dalam kehidupan kita ini amat penting dan amat besar dan amat mulia sifat ini. Amat penting dan amat mulia sifat ini bila ada dalam diri seseorang itu. Maka bagi sesiapa yang mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagi sesiapa yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan dapati sangat besar kepentingan sifat sabar ini. Allah ikatkan, Allah kaitkan sabar ini dengan kejayaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru Ya ayyuhalladzina amanu isbiru was-sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, hai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala panggil, seru orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beroleh kejayaan. Allah Ta'ala ikatkan, kaitkan. Allah Ta'ala seru orang-orang yang beriman, isbiru. Allah Ta'ala perintahkan, bersabarlah. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita kuatkan kesabaran kita. Bertakwa, memang tak dapat pisah lah tuan-tuan. No? Sifat sabar dengan ketakwaan ini memang tak dapat dipisahkan. Takwa itu dia rangkuman yang besar, dan di bawah itulah terpecahnya sifat-sifat yang lain, dan antaranya adalah sifat sabar. Maka mereka yang membenarkan Allah dan Rasul, yang mengamalkan ataupun menjalankan ketaatan, menjalankan perkara-perkara berkebajikan dengan penuh kesabaran, iaitu dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membenarkan Allah dan Rasul, itulah dia orang-orang yang beriman. Ketika mana datangnya bala ataupun bencana, kesusahan, kepayahan, keperitan, kepahitan, maka orang beriman, orang yang membenarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini penuh dengan sifat kesabaran. Mereka menghadapi segala-galanya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih kuat kesabaran orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul itu apabila mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Kesabaran itu melebihi kesabaran musuh-musuh mereka.
orang beriman, dia sabar itu melebihi, mengatasi kesabaran musuh-musuh mereka. Dan mengharapkan kemenangan itu, bila kita sabar, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan kemenangan. Tetapi tuan-tuan, sabar ini sabar yang berstrategi lah. No? Bukan bila mana kita telah diperintahkan berjihad, kita duk kata sabar. Itu tak kena lah. Ini, yang ni sabar supaya kita tidak merosakkan apa yang telah dirancang. Macam tu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menggandakan, melipat gandakan ganjaran pahala bagi orang yang sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, mereka itu akan beroleh pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan mereka menderma dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Ini adalah satu sifat. Sifat orang sabar ini, mereka ini mendapat kelebihan pahala itu digandakan 2 kali. Yang mana atas mereka itu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriman dengan Al-Quran, kemudian mereka bersabar. Ni yang kata hebatnya sifat sabar ni. Sabar dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita nak hadir solat subuh berjamaah, hanya orang yang sabar yang boleh istiqamah. Kemudian melaksanakan solat subuh berjamaah. Itu antara kita kata pahala itu Allah Ta'ala gandakan. Sebut dalam ayat yang lain, sehingga kan bighairi hisab, tak ada had. Tidak ada had. Untuk Allah Subhanahu wa taala nak gandakan, nak berikan pahala kepada orang-orang yang berada di atas sifat kesabaran ini. Kemudian muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak hadir berjamaah pun memerlukan kepada sabar dalam menjalankan ketaatan. Jangan kata nak hadir berjamaah, kita nak bangun untuk melaksanakan solat kewajipan yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf, itu juga memerlukan kesabaran kepada kita, atas diri kita, dalam kita nak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian dia rasa susah nak bangun pagi-pagi. Nak bangun pagi-pagi, kemudian nak sentuh air yang sejuk. Ada orang yang sedang bekerja, kemudian nak berhenti kerja. Bukan nak berhenti kerja terus, nak berhenti kerja untuk solat. Hari-hari sebegitu. Kadang-kadang rasa susah. Tetapi itu adalah kewajipan. Dan ianya menuntut kepada sifat sabar dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kita nak menderma, nak menafkahkan sebahagian harta yang kita ada. Kita nak infakkan harta kita.
Kita nak mengeluarkan zakat yang wajib, sedekah yang wajib itu. Kadang-kadang sebahagian kita merasakan nak kena buat keluar duit tu berat, tuan-tuan. Kita buat keluar RM1, RM2, RM10, kita rasa ringan, insya-Allah. Tapi bagaimana kalau nak buat keluar sampai RM100,000 nak bayar zakat? Hak yang berniaga, korporat mungkin. Itulah nilai zakat yang perlu mereka keluarkan. Keuntungan hingga berjuta-juta, bilion-bilion. Buat keluar zakat pun 2-3 bilion. Cuba tuan-tuan bayangkan. Berasa sesuatu yang ialah nak buat keluar duit yang banyak. Tetapi bila bersabar di atas menjalankan ketaatan ini, maka di situ ada kelebihan, ada kelebihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad akan firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna itu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman dengan Allah dan Rasul, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, buat kebaikan, kemudian kita balas keburukan dengan kebaikan, tu antara ciri-ciri orang-orang yang sabar. Maka akan dibalasi kebaikan di akhirat nanti. Itulah dia syurga, akan dibalasi dengan kebaikan di akhirat nanti. Bahkan bukan saja dibalasi di akhirat nanti dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, bahkan di bumi Allah yang luas ini juga, di dunia ini lagi akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan nikmat, antaranya nikmat kesihatan, nikmat rezeki yang banyak, dan juga nikmat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bantu orang-orang yang sabar ini. Cuma kadang-kadang bila kita berjumpa dengan orang yang sangat sabar ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pula jadi kalau bahasa Indonesia dia panggil provokator. Kita pula jadi provokasi dekat dia. Orang kata dalam bahasa Inggeris dia kata firestone, batu api. Betul ke tak tahulah. Kita pula pergi dekat dia, hang boleh sabar lagi sampai tara ni orang buat kat hang tu dia. Kita pula kata dia, mau kalau akulah, dan tarik mau kalau aku tu. Mengkala aku tu dia kata, aku tak biar dah. Tapi hang boleh sabar lagi macam ni Kita pula tak tahan tengok dia tu sabar sangat. Sampai kita keluarkan kalam-kalam kata-kata yang nak menjadikan dia tu orang tak sabar. Kalau dia tak sabar dengan kita, duk jadi provokasi dengan dia, akhirnya dia pun hilang sifat sabar. Kita awal lagi dah lah. Kita tak kena uji macam tu pun hilang sabar dah. Cuba bayangkan bila mana kita yang berada di tempat tu, kita tengok dia itu diuji, kemudian sabar. Ada orang buat apa dekat dia ke? Kan? Orang kata-kata lebih-lebih kurang dekat dia ke? Kita pula yang panas hati.
Tak boleh nak sabar. Dia steady, sabar. Qul alhamdulillah. Segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar susah kalau nak sabar sampai taraf tu. Itu yang kata sifat yang besar, sifat yang mulia yang ada pada diri para nabi alaihi wassalatu wassalam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan masyaqqah, kesusahan, kepayahan macam tu, nak tahan sabar perasaan sampai taraf tu. Maka untuk orang-orang yang bersabar ini, maka pahala di akhirat tidak ada had, tidak ada had, dan qadarnya itu tidak terkira. Ini adalah kemuliaan balasan pahala untuk orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepimpinan dalam beragama, nak tunjuk contoh teladan kepimpinan dalam beragama ini juga Allah kaitkan kepimpinan dengan sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, surah As-Sajdah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sadaqallahul azim. Ayat ni kita dengar setiap pagi Jumaat. Tok Imam akan baca surah ini. Maksudnya, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita boleh faham bahwasanya kita bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar apabila kita berada di jalan dakwah. Kita yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tunggu datangnya, kerana nak tunggu datang kemenangan itu, nak tunggu datangnya kejayaan itu, maka mestilah kita bersabar. Apatah lagi seorang pendakwah, apatah lagi kita bila berada dalam jawatan kuasa surau, masjid ataupun organisasi dakwah. Apa harapan kita, apa impian kita? Tentu sekali lah impian jawatan kuasa masjid ataupun surau, dia nak lihat surau ini dipenuhi oleh anak-anak qaryah. Jadi kalau dia tak sabar, rasanya hari pertama mai ada Tok Imam dengan Bilal. Bukan, itu hari kedua. Hari pertama tu dialah Tok Imam, dialah Bilal, dialah makmum. Kena 3 hari, dialah imam, dialah Tok Bilal, dialah makmum. Hari keempat dia sabar. Dia tak putus asa. Baik aku pergi masjid macam ni. Kan? Ada juga jenis tu. 3 hari mai seorang, jom kita pergi masjid lah. Bukan ada juga jenis tu. Ramailah jenis macam tu. Tapi sebabkan sabar, akhirnya hari kedua mai dah Tok Bilal seorang. Ada dah imam dengan Bilal. Seminggu imam dengan Bilal saja. Masuk hari yang ke-8, mai Tok Siak pula seorang lagi. Boleh dah lah. Kemudian bersabar terus menjalankan program, buat fikir macam mana cara nak ajak anak Korea ni mai. Akhirnya tuan-tuan, penuh sah pagi ni. Lama dah lah ada penuh sah ni pun kan. Ramai surau tuan-tuan, alhamdulillah. Subuh ramai tara ni. Kalau Jumaat tak buat di sini kan.
Kalau Jumaat buat di sini memang penuh lah. Begitu jugalah para pendakwah. Maknanya jawatan kuasa ni kira pendakwah lah. Sebab nak menyeru manusia itu melakukan kebaikan. Ni yang kata kita nak bersabar dalam menyeru manusia itu ke arah agama ni. Kena sabar banyak. Jadi sabar itu yang akan membuahkan hasil kejayaan. Dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita untuk nak menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini memerlukan kesabaran dan tidak boleh gopoh. Kalau gopoh macam saya bagi contoh mudah tadi, 3 hari saja dialah imam, dialah bilai, dialah makmum, akhirnya 3 hari dia pun tinggalkan, gopoh. Kata, aku main ni siapa pun tak main. Akhirnya surau tu tutup. Nak kena tunggu pula orang lain pula hak yang berasa, surau kosong ni, baru nak main. Jadi jangan gopoh sebegitu mengharapkan kejayaan yang cepat. Tidak. Tak boleh. Kena sabar. Sabar. Mungkin makan tahun. No? Mungkin makan 2-3 tahun. Untuk nak dapat macam jemaah tuan-tuan ni. Surau utara ni kira. Ataupun memang orang taman ni semua baik-baik. No? Alhamdulillah. No? Semuanya nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. No? Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, ya'ti 'ala nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'ala al-jamri. Akan datang satu zaman, akan datang satu masa, ya'ti 'ala nasi, akan datang satu masa ke atas manusia ini, satu zaman yang nak bersabar dalam menjalankan urusan-urusan agama ini kal qabidi 'alal jamri, seumpama seolah-olah menggenggam bara api. Seumpama nak genggam bara api. Boleh tak kita genggam bara api, tuan-tuan? Genggam bara api terlepas. Pasal apa? Panas. Melainkan kita genggam arang ya. Hak tu tak lepas lah. Pasal apa? Tak panas. Dah jadi arang, tak jadi bara. Tapi kalau genggam bara api, kita terlepas. Sebab apa? Dengan panasnya bara api itu. Begitulah dalam kita nak bersabar dalam urusan agama ni, dia sukar, dia susah. Tapi ianya menuntut kesabaran untuk kita. Kerana ganjaran sabar itu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menuntut. Jadi bila kita sabar, kita akan terus usaha dakwah. Kita akan terus menjadi pendakwah. Kita sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang mungkin kita tergelincir disebabkan lelahnya kita di dalam ranjau-ranjau perjuangan dakwah ini. Itu perkara biasa. Ingatlah kembali. Ingatlah kembali ayat-ayat Allah. Ingatkanlah kembali apa yang Allah telah sebutkan atas orang yang bersabar ini, supaya dia menjadi satu penawar untuk seseorang itu kembali, untuk bangkit semula daripada kelelahan yang melampau. No? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. No? Begitulah keadaan orang yang bersabar di atas jalan perjuangan dakwah untuk nak menyeru manusia lain ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. No? Kita nak lihat program-program keagamaan ini gilang gemilang. Yang tu kita nak. No? Kalau kita buat majlis tazkirah dan sebagainya, ceramah Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj, kita nak yang hadir tu ramai supaya dapat ambil manfaat 1-2 nasihat yang berharga. Jadi memerlukan kesabaran. Kalau tak sabar, sekali program kita buat ada 10 orang, kita kata tak padan. Memang tak padan. Tetapi menuntut kesabaran untuk kita buat lagi pada yang akan datang, supaya ianya akan datang hasil-hasil
buah-buah kejayaan itu. Kadang-kadang kita rasa lelah, rasa sakit, itu biasa. Tapi kita yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya baca awal dah tadi, yang mengikatkan sabar itu dengan kejayaan. Begitulah tuan-tuan, dalam pelajaran dan sebagainya, semua itu menuntut kepada kesabaran. Anak-anak yang sedang belajar, bahkan dalam pekerjaan, juga menuntut untuk kita menjadi seorang yang sabar. Apatah lagi apabila kita ini ditimpa musibah. Khutbah kemarin, khutbah Jumaat kemarin, khatib satu kedah lah, sebab khutbah tu khutbah rasmi daripada Jabatan Agama berkenaan dengan musibah yang melanda dan menuntut kita akan sabar. Khutbah kemarin, kisah dia macam tu. Jadi apatah lagi seandainya kita ditimpa musibah, apa yang telah ditetapkan, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, ataupun atas apa sahaja yang jadi kepada kita, maka di situ kita dituntut untuk bersabar. Kerana dunia ini al-ard, dunia ini adalah bumi, ini adalah tempat ujian. Yang kata bumi ni, kita berada di dunia ini ialah darul ibtila, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat tempat untuk nak nilai prestasi di sana nanti. Di akhirat kita akan dibalasi. Jadi apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat ujian, maka ujian itu pelbagai bentuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, yakni kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu yang berupa ketakutan. Tuan-tuan lah ni, memang kita takut. Tuan-tuan takut tak? Takut. Berasa nak pergi tempat orang ramai sikit, berasa takut. Takut orang ni ada COVID. Orang ni pun, orang ni tengok kita batuk sikit, tu dia kalih dah. Kalih dah tuan-tuan. Tu hingus tak meleleh lagi. Pakat tengok, jangan kita batuk, orang tengok kita. Orang batuk pun kita tengok orang, sama. Masing-masing sama. Pakat berasa. Yang nak buat kenduri ni, nak cuti sekolah, nak buat kenduri perkahwinan, dia pun duk fikir, panggil ramai-ramai satgi, takut seorang mai bawa penyakit, habis semua kena. Lepas tu tengok, kita nak panggil orang Johor pun tak payahlah. Pasal apa? Kut-kut satgi di sana nu ada, buk mai kat sini. Sat lagi orang salahkan kita. Jadi macam-macam kita fikir. Macam-macam kita fikir. Jadi kita pun tengok, panggil adik-beradik saya. Tengok adik-beradik semua duduk zon merah. Sudah. Serba-serbi, tak berapa kena. Tetapi ingat, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menguji kita. Dan kita akan rasai sedikit ketakutan. Dan Allah Ta'ala uji juga dengan kelaparan. Jadi, bila disebabkan musibah wabak ini yang melanda, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang
Macam-macam lah. Kalau dia berniaga, dia tak boleh berniaga. Kalau dia kerja makan gaji, perusahaan yang dia kerja itu mengalami kesan akibat wabak ini, akhirnya terpaksa mengurangkan pekerja. Semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang terputus bekalan makanan terus, putus. Mungkin lah ni tak apa sebab kita boleh bergerak bebas. Sebelum masa mula-mula awal, kita dikenakan perintah kawalan, pergerakan, tak boleh keluar. Ada yang terputus terus bekalan makanan. Dan ada dari kalangan jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid, fikir sesuatu, buat kutipan, beli beras, beli gula, minyak, telur, ikan bilis dan sebagainya. Ada yang beli ikan sampai 10-100 kilo, kemudian edang. Tujuannya untuk membantu yang merasai ujian ini. Kita yang tak merasai ujian ini diuji untuk kita membantu. Mereka yang merasai ujian ini merasai ujian dengan kelaparan ini. Ada yang kehilangan harta benda, kehilangan, kurang, yang kena buang kerja dan sebagainya. Ada yang bendang dia tu luar kawasan, nak kena pergi naik kereta, tak boleh pergi tak tuan-tuan. Nak buat bendang pun tak boleh. Nak pergi menoreh dan sebagainya. Kalau sebelah rumah tak apalah. Kalau kebun durian dia sebelah rumah, tu pun nak berniaga tang mana? Pakai buat kenduri durian lah. Dia kata, dalam PKP boleh makan durian free. Tu kalau orang bagi kat kita lah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu ketika berkelahi, penguatkuasa terpaksa menjalankan kerja dia. Kita nak cari pendapatan nafkah. Maka di sini pertembungan yang tidak sukar untuk ada kesudahan, melainkan sabar atas ujian yang ditimpa. Hak tu yang kata susah. Susah. Yang sabar, dia sabarlah. Yang tak sabar, dia akan ada alasan yang membenarkan tindakan. Muslimin yang dirahmati Allah. Ada yang diuji dengan kematian. Hak ni bukan terhadap wabak saja. Semua. Tiap-tiap hari. Muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian akhir Allah Ta'ala sebut, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Khabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar. Khabarkan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Kita dah baca dah tadi, hak awal tadi, hak atas tadi. Antaranya pahala berganda. Allah Ta'ala ganjarkan syurga. Allah Ta'ala berikan kejayaan pada orang-orang yang sabar. Mereka sabar atas apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka akan berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Inilah antara sifat dan perangai orang-orang yang sabar apabila ditimpakan sesuatu yang dibenci. Tuan-tuan, ditimpa sesuatu yang dibenci, yang kita tak suka, kan? Dapat bantuan BPN, alhamdulillah lah tuan-tuan. Cek dah dapat berapa? 2,000? Tak, 1,000 je. 1,000 je. 1,000 je. Kali pertama bagi 700, kali kedua masuk 300. Alhamdulillah. Hak tu kena ucap alhamdulillah. Tapi bila kita ditimpakan sesuatu yang kita tak suka, tiba-tiba orang lock tempat kita tuan-tuan, kena lock. Keluar sekali tengok, tu dia. Polis bubuh kawat dah, tak bagi keluar. Hak tu kena sabarlah. Sebab apa? Nak kekang, nak halang daripada berlakunya penularan dan sebagainya. Jadi bila kita diuji yang macam tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semualah ujian musibah yang telah ditimpakan ke atas kita. Sebab kita ini milik Allah, kita ini kepunyaan Allah, dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Dan kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan untuk menerima segala pembalasan setiap apa yang telah kita usahakan, kita kerjakan di dunia ini.
ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya. Orang yang sabar tu, Allah Ta'ala limpahkan berbagai-bagai kebaikan dan juga rahmat, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dan hidayah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dapat bimbingan. Orang yang sabar ini, sabar di atas musibah yang ditimpa ini, Allah Ta'ala akan beri limpah gandakan kebaikan. Syarat sabar, akan ada kebaikan, akan ada kesudahan yang baik. Allah Ta'ala akan berikan rahmat, dan Allah Ta'ala akan berikan petunjuk serta bimbingan bagi orang-orang yang sabar. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah antara dia kelebihan dan juga kepentingan sifat sabar yang perlu kita utamakan. Walaupun sukar, walaupun susah, maka kita asuhlah, kita didiklah diri kita untuk kita bersabar di atas apa yang berlaku ke atas kita. Maka secara kesimpulannya, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar adalah merupakan salah satu daripada tangga-tangga ibadah, tangga-tangga ibadat menurut ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sabar itu merupakan darjat dan tangga ibadat yang paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut perkataan sabar ini lebih 90 kali. Lebih 90 kali pada pelbagai tempat dalam Al-Quran. Ada kalanya dengan memuji kesabaran itu sendiri. Ada kalanya juga ayat itu dengan memuji orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan darjat apa sahaja yang telah disediakan oleh Allah untuk mereka. Maka di dalam Islam ini, sabar itu ada 3 darjat yang saya sebut dah atas tadi, iaitu sabar terhadap ketaatan, sabar terhadap kemaksiatan, dan sabar terhadap ketentuan dan musibah. Antara ketiga-tiga sabar ini, sabar terhadap ketaatan itulah yang lebih utama. Kerana ia terangkum, ketiga-tiga darjat ini, darjat sabar ini terangkum di dalam satu ayat dalam surah Al-Luqman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Maksud dia, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang ni, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Kita sabar di atas maksiat bila berhadapan dengan maksiat, bukan sabar melakukan maksiat no. Tak. Itu tak betul. Itu derhaka. Sabar untuk tidak buat maksiat dalam keadaan maksiat bermaharajalela, tuan-tuan. Tuan-tuan sabar. Kelab dangdut sebelah rumah. Sebelum PKP, dangdut lah. Duk dengar. Jadi tuan-tuan, sebelum PKP tak pi lah. Memang tuan-tuan sabar. Memang tak pi punya. Lepas-lepas PKP, senyap. Hikmah. Masa PKP, senyap. Kira tak bunyi dah. Maka itu adalah hikmah. Dan sabar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Begitulah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sabar di atas kemaksiatan itu ialah apabila jiwa kita menyuruh kita untuk berbuat kejahatan dan maksiat, dan kalau kita ikut, kita tak sabar, maka itu akan membinasakan kita di akhirat kelak. Maka kita bersabarlah, gunakanlah sifat sabar ini yang Allah Ta'ala anugerahkan dalam diri kita, untuk kita bersabar sungguh-sungguh dan mengharapkan pahala hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita.
No, moga-moga Allah Taala mengampunkan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar itu perkongsian saya pada pagi ini. Moga-moga kalau tuan-tuan tak dapat banyak pun, dapatlah barang satu dua untuk kita nak mengupgrade, untuk kita nak tingkatkan lagi sifat sabar yang telah ada pun dalam diri, untuk kita nak kurangkan sifat panas baran dan tergesa-gesa dan tergopoh-gapah, kerana gopoh-gapah itu sebahagian daripada syaitan. Jadi cukup dulu sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, lindungilah kami daripada hati yang tidak khusyuk. Lindungilah kami daripada doa yang tidak didengari. Lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Lindungilah kami daripada nafsu yang tidak kenal erti kenyang. Kami mohon padamu ya Allah, lindungilah kami daripada perkara-perkara ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.